salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Nusyuhada binti Hasan Sani, BA 251100613. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk berkaitan peranan falsafah teknologi dalam menangani masalah yang timbul daripada penggunaan kecerdasan buatan atau AI. AI ialah teknologi yang membolehkan komputer meniru kebolehan manusia seperti menganalisis data, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Teknologi ini semakin digunakan dalam pelbagai bidang kerana mampu meningkatkan kecekapan dan memudahkan kehidupan manusia. Namun begitu, perkembangan AI turut membawa beberapa cabaran ancaman terhadap privasi data, penyebaran maklumat palsu dan penggantian tenaga kerja manusia oleh mesin. Oleh itu, penggunaan AI perlu dipandu oleh nilai etika dan tanggungjawab yang lebih jelas. Dalam hal ini, falsafah teknologi berperanan membantu manusia menilai kesan penggunaan AI agar teknologi tersebut digunakan secara beretika dan memberi manfaat kepada masyarakat. Falsafah teknologi memainkan peranan penting dalam menangani isu kecerdasan buatan ataupun AI melalui penekanan terhadap penggunaan teknologi serta perlindungan hak dan privasi manusia. Dari aspek etika, pembangunan AI perlu berasaskan prinsip keadilan, ketulusan, accountability dan tanggungjawab sosial. Ini penting supaya AI mampu memberi manfaat kepada manusia dan tidak mendatangkan kesan negatif kepada masyarakat. Namun, tanpa kawalan etika, AI boleh menyebabkan masalah seperti diskriminasi, algoritma, penyebaran maklumat palsu, manipulasi data dan keputusan yang tidak adil. Contohnya dalam sistem pengambilan pekerja yang boleh menjadi berat sebelah. Oleh itu, etika memastikan setiap keputusan AI boleh dijelaskan, disemak dan dipertanggungjawabkan oleh manusia. Selain itu, falsafah teknologi turut menekankan perlindungan hak dan privasi individu. Walaupun AI membantu meningkatkan kecekapan dalam pelbagai sektor seperti pendidikan dan kesihatan, ia bergantung kepada penggunaan data pribadi dalam jumlah yang besar. Situasi ini boleh menimbulkan risiko seperti pencerobohan privasi dan penyalahgunaan maklumat jika tidak dikawal dengan baik. Sebagai contoh, penggunaan sistem AI seperti chatbot dalam pendidikan memerlukan data pengguna untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih baik. Oleh itu, organisasi perlu mendapatkan persetujuan pengguna dan memastikan data disimpan serta digunakan secara selamat dan beretika. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang peranan falsafah teknologi dalam membentuk kesedaran moral dalam penggunaan AI. Seperti yang kita tahu, AI semakin banyak digunakan dalam kehidupan seharian. Kita gunakan AI untuk mencari maklumat, membuat tugasan, dan menggunakan untuk membantu membuat keputusan. Memang banyak manfaat yang diberikan, tetapi pada masa yang sama, terdapat juga beberapa kesan negatif jika digunakan tanpa kawalan. Contohnya, AI boleh menyebabkan penyebaran maklumat palsu jika penggunaan terus mempercayai dan berkongsi maklumat tanpa menyemak terlebih dahulu. Selain itu, dalam bidang pendidikan, ada juga pelajar yang terlalu bergantung kepada AI sehingga menggunakannya untuk menyalin tugasan. Disinilah pentingnya falsafah teknologi. Falsafah teknologi mengajar kita supaya tidak melihat kepada kecanggihan teknologi, tetapi juga memikirkan kesan penggunaannya terhadap diri sendiri dan masyarakat. Oleh itu, teknologi perlu digunakan secara beretika dan bertanggung jawab. Menurut Valor, pada tahun 2016, kemajuan teknologi perlu diseimbangkan dengan nilai moral yang baik. Sebagai pengguna, kita perlu bijak menilai maklumat yang dijana oleh AI dan menggunakan teknologi ini untuk tujuan yang memberi manfaat. Kesimpulannya, falsafah teknologi membantu membentuk kesadaran moral supaya AI digunakan dengan lebih bertanggung jawab, adil, dan selaras dengan nilai kemanusiaan. Assalamualaikum, saya Nur Arifah Zura binti Muhammad Fauzi, nomor spesi 25160133. Saya sebagai pembahas akan membahaskan pendapat saya terhadap penggunaan kecerdasan buatan AI ini. Walaupun falsafah teknologi menekankan etika privasi dan kesadaran moral dalam penggunaan kecerdasan buatan AI, namun pendekatan ini kurang berkesan dalam menangani masalah AI secara langsung karena ia dianggap tidak berpijak pada bumi nyata sehingga gagal menangani realiti pembangunan AI dalam dunia sebenar. Atas beberapa faktor berikut, yaitu yang pertama,
kelemahan teknikal atau dipanggil sebagai kotak hitam. Hal ini menyebabkan keputusan yang dihasilkan kurang memberi jawaban yang diingini karena struktur AI modern yang terlalu rumit untuk dipahami secara moral tanpa menjejaskan prestasinya. Seterusnya, etika sebagai pelindung korporat yaitu syarikat teknologi menggunakan garis panduan etika yang longgar sekadar untuk mengelak undang-undang. Dalam hal yang sama, Sekatan Data menjejaskan inovasi karena kawalan privasi yang terlalu ketat menghalang akses data besar untuk menyelesaikan masalah kritikal, menyebabkan berlaku kekangan. Di samping itu, tidak nilai moral sejagat. Dalam hal ini, terdapat takrifan etika berbeza mengikut budaya malah berisiko menjadi bentuk penjajahan budaya digital. Akhir sekali, mengabaikan realiti dunia nyata. Falsafah teknologi gagal karena tidak berpijak pada bumi nyata, mengabaikan aspek persaingan kuasa, keuntungan kapitalis dan hak etikal. Sekian daripada saya. Walau bagaimanapun, kritikan yang mengatakan bahwa AI tidak boleh menjadi telus kerana sistem terlalu rumit atau bersifat kotak hitam adalah tidak tepat. Pada masa kini, teknologi kecerdasan buatan boleh dijelaskan telah berkembang dengan pesat dan membantu manusia memahami bagaimana AI membuat sesuatu keputusan. Contohnya dalam bidang perubatan, penyelidik menggunakan alat seperti SHAP dan LINE untuk menerangkan cara AI membuat diagnosis penyakit. Alat ini menukar proses pengiraan yang rumit kepada bentuk visual seperti peta haba yang lebih mudah difahami oleh doktor. Penggunaan kaedah ini meningkatkan kepercayaan kepada keputusan AI kerana pengguna dapat melihat sebab di sebalik sesuatu ramalan. Selain itu, ia juga dapat mengurangkan risiko kesilapan diagnosis tanpa menjejaskan kemajuan, prestasi atau ketepatan sistem AI. Dari sudut falsafah, perkembangan ini menunjukkan bahawa kemajuan teknologi dan tanggungjawab moral boleh bergerak seiring. Ketulusan AI juga membantu mengesan dan membetulkan keputusan yang berat sebelah dengan lebih cepat. Oleh itu, falsafah teknologi membuktikan bahawa masalah kotak hitam AI boleh diatasi demi kebaikan dan keselamatan masyarakat. Assalamualaikum, nama saya Nurce binti Abdul Khalid. Undang Matrix BC 25160-130, saya akan menyokong pernyataan di atas. Isi utama ialah perspektif falsafah teknologi menyediakan satu kerangka pragmatik yang menukar nilai moral abstrak menjadi instrumen undang-undang konkret hard law demi memelihara hak asasi masyarakat dan menyanggah isu etik washing. Kerangka etikal digital bukanlah sekadar penutup kekurangan etik washing yang bersifat sukarela. Sebaliknya, ia bertindak sebagai cetak biru blueprint utama di peringkat hulu upstream. Etika berfungsi sebagai kompas yang memberikan jiwa dan hala tuju kepada perundangan, bukannya bertujuan menggantikan undang-undang tersebut. Sebagai contoh, instrumen undang-undang paling ketat di dunia masa kini yang dibina sepenuhnya di atas tiang prinsip etika falsafah seperti accountability dan pengawasan manusia ialah Akta AI Kesatuan Eropa EU AI Act dan Kerangka Kerja Tadbir Urus Etika AI Kebangsaan AIGE. Buktinya, syarikat teknologi kini diwajibkan secara perundangan untuk membuktikan sistem mereka patuh etika sebelum dipasarkan melalui mekanisme teknikal seperti audit algoritma mandatory dan penilaian impak perlindungan data DPIA. Jika gagal mematuhi piawai tersebut, mereka akan bakal berdepan dengan tindakan konkret yang berupa denda, kewangan yang amat besar atau sekatan operasi serta-merta. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Sebagai pembantah kedua, saya berpendapat bahawa falsafah teknologi tidak dapat menyelesaikan masalah AI secara menyeluruh kerana tiada satu standard moral yang diterima secara universal oleh semua masyarakat. Kerana setiap negara mempunyai nilai budaya
kepercayaan dan norma sosial yang berbeza dalam menentukan perkara yang dianggap betul atau salah. Sebagai contoh, penggunaan teknologi pengencaman wajah yang diterima di sesetengah negara bagi tujuan keselamatan awam tetapi ditentang di negara lain kerana dianggap melanggar hak privasi individu. Selain itu, penggunaan AI dalam pengambilan pekerja atau penapisan kandungan digital juga boleh ditafsirkan secara berbeza. Ada pihak yang menganggapnya adil dan berkesan, manakala pihak lain melihatnya sebagai satu bentuk diskriminasi. Oleh sebab itu, prinsip etika yang diketengahkan oleh falsafah teknologi tidak semestinya dapat diterima dan dilaksanakan secara seragam di seluruh dunia. Keadaan ini menyebabkan penyelesaian terhadap masalah AI menjadi tidak konsisten antara negara dan masyarakat. Secara keseluruhannya, walaupun falsafah teknologi dapat menjadi panduan, ia masih sukar menyelesaikan masalah AI secara menyeluruh kerana perbezaan nilai moral dan budaya yang wujud dalam masyarakat dunia. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayang Nur Syarina binti Wang Sabli, nomor metrik BC 251600220. Saya menyokong sepenuhnya hujah yang dikemukakan ini memang benar bahawa falsafah teknologi tidak dapat menjadi panduan etika kecerdasan buatan yang berkesan di peringkat global. Hal ini berpunca daripada relativisme moral dan ketiadaan satu piawaian etika yang sama di seluruh dunia. Setiap negara dan masyarakat mempunyai sistem nilai, pegangan agama serta norma sosial yang berbeza untuk menentukan apa yang betul atau salah. Sebagai bukti jelas, teknologi pengencaman wajah diterima di sesetengah negara untuk tujuan keselamatan, tetapi ditolak di Eropah dan Amerika Syarikat kerana dianggap melanggar hak privasi. Perselisihan ini juga berlaku dalam hal penapisan kandungan digital dan algoritma pengambilan pekerja. Oleh itu, saya bersetuju bahawa selagi tiada piawaian moral sejagat, pelaksanaan prinsip etika AI akan sentiasa tidak konsisten. Maksud AI yang beretika itu sendiri banyak dipengaruhi oleh budaya, politik dan kepentingan pihak yang menguasai teknologi tersebut. Namun, hujah ini juga menekankan bahawa perbezaan pendapat antara setengah pihak dengan pihak lain menerangkan bahawa tidak semua masyarakat mampu untuk menerima prinsip etika yang dikemukakan oleh falsafah teknologi secara menyeluruh. Pandangan ini dianggap kurang tepat kerana walaupun setiap masyarakat mempunyai nilai dan norma yang berlainan, terdapat prinsip etika seperti keadilan, penghormatan atas hak privasi, dan keselamatan yang diterima secara meluas. Meskipun wujud perbezaan tafsiran atas penggunaan kecerdasan buatan ataupun AI dalam pelbagai konteks, tidak bermakna falsafah teknologi tidak mampu menyelesaikan masalah AI secara menyeluruh. Perbezaan budaya dan kepentingan pihak tertentu hanya mempengaruhi cara prinsip etika tersebut dilaksanakan dan bukannya menafikan kepentingan tersebut. Kewujudan garis panduan etika kecerdasan buatan yang ditubuhkan oleh pelbagai organisasi antarabangsa, contohnya seperti Jabatan Digital Negara, membuktikan bahawa persetujuan terhadap prinsip asas masih mampu dicapai walaupun terdapat perbezaan pandangan. Oleh itu, falsafah teknologi tetap relevan dalam menangani cabaran kecerdasan buatan kerana ia berfungsi sebagai asas dalam mewujudkan penggunaan teknologi yang lebih bertanggungjawab dan beretika.